Terima kasih Datuk Pengerusi. Izinkan saya membahas rang undang-undang ini di peringkat jawatankuasa di bawah bekalan B4 dan juga di bawah bekalan B6. Di bawah bekalan B4 Suruhanjaya Pilihan Raya, saya ingin membahas di bawah butiran 010200 serta juga di bawah 010300, iaitu berkenaan dengan operasi dan teknologi maklumat. Di dalam perincian urusan pilihan raya ini, di bawah operasi dinyatakan bahawa antara objektifnya ialah untuk melaksanakan perjalanan pilihan raya umum dan pilihan raya kecil serta mendaftar, menyemak, menyedia dan mengeluarkan senarai daftar yang kemaskini dan bersih, ya, dan mengkaji semula cadangan pindaan undang-undang, akta-akta dan peraturan pilihan raya. Datuk Pengerusi, berkenaan dengan daftar pemilih yang bersih, saya ingin membawa kepada isu bagaimana undang-undang pilihan raya mengatakan bahawa isteri-isteri ataupun pasangan kepada pengundi pos secara automatik tidak seharusnya termasuk di dalam senarai undi pos. Seharusnya undang-undang mengizinkan pasangan kepada pengundi-pengundi pos membuat pilihan sama ada mereka hendak mengundi sebagai pengundi awam ataupun pengundi pos. Apabila saya bertanya dengan Suruhanjaya Pilihan Raya, mereka mengatakan bahawa secara automatik mereka diletakkan sebagai pengundi awam. Dan apabila mereka memohon, barulah mereka dimasukkan ke dalam undi pos. Itu huraian kepada undang-undang yang mengatakan mereka berhak memilih sama ada nak masuk undi pos atau tidak. Akan tetapi, ianya tidak berlaku secara automatik. Apa yang berlaku ialah sebaliknya, Datuk Pengerusi. Sepatutnya mereka diletakkan dalam undi awam, pengundi awam, dan apabila mereka memohon baru dimasukkan dalam pengundi pos. Akan tetapi apa yang berlaku ialah sebaliknya, di mana mereka dimasukkan di dalam pengundi pos, tetapi apabila memohon baru dikeluarkan dan dimasuk dalam senarai pengundi awam. Ini adalah bercanggah dengan maksud undang-undang yang mengatakan hak mereka untuk memilih untuk menjadi pengundi pos. Jadi didapati perkara ini berlaku, Datuk Pengerusi, dan saya khawatir bahawa sekiranya Suruhanjaya Pilihan Raya tidak peka ataupun tidak benar-benar membersihkan daftar pemilih ini, kekhawatiran pihak Pakatan Rakyat yang mengatakan undi pos ini digunakan untuk memenangkan calon-calon. Saya mencelah sikit. Boleh sekejap sikit lagi, saya habiskan dulu. Untuk memenangkan calon-calon Barisan Nasional boleh menjadi kenyataan, Datuk Pengerusi. Sebab contohnya di Parlimen Kuantan, saya sendiri menyatakan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya, saya sedang mengawas secara dekat. Kalau ada isteri-isteri ataupun pasangan pengundi pos dimasukkan dalam senarai pengundi pos, saya akan jadikan isu itu isu besar. Akhirnya tidak dimasukkan. Akan tetapi di dalam kawasan lain, contohnya di Ketereh, ya, nanti saya beri laluan kepada Yang Berhormat Ketereh. Contohnya di Ketereh, 500 pengundi isteri pasangan dimasukkan ke dalam pengundi pos. Apabila dibuat bantahan, dikeluarkan. Kemudian selepas dikeluarkan, dimasukkan semula dalam suku yang selepas itu. Jadi ini berlaku dan bantahan berterusan. Ya, Datuk Pengerusi. Jadi kalau satu kes di Ketereh, kita kenal pasti 500 pengundi yang seharusnya dalam pengundi awam tetapi dimasukkan dalam pengundi pos, mana lagi tempat-tempat yang mungkin perkara ini berlaku. Ya, sila, Berhormat Ketereh. Terima kasih, Datuk Pengerusi. Terima kasih, Lebih Kuantan. Saya cuba nak menarik perhatian semasa soal bantahan dibuat. Apabila pembantah memohon untuk melihat boran A, tapi pihak SPR tidak membenarkan. Sedangkan boran inilah yang menjadi bantahan pada kita, menjadi rujukan. Kalau yang ini tidak dapat dikemukakan, bagaimana perbicaraan dapat dibuat dengan telus dan adil? Satu lagi, SPR membawa pegawai SPR daripada Putrajaya untuk membantu mengarah wilayah SPR Kelantan. Dan pegawai ini bertindak seolah-olah peguam bela kepada yang dibantah. Apakah peranan ini dibolehkan? Saya minta komen daripada Kuantan. Okay, terima kasih Yang Berhormat Ketereh. Jadi bukan saja nama-nama mereka dimasukkan bercanggah dengan undang-undang, akan tetapi berlaku juga keadaan di mana pegawai yang tidak sewajarnya ditugaskan mengambil kuasa, ya, untuk berleluasa memberi tekanan
kepada mereka yang membuat bantahan. Ini seharusnya sesuatu yang dilihat secara dekat dan rapi. Sebab itu kita minta Suruhanjaya Pilihan Raya ini diletakkan di bawah Parlimen, bukan di bawah Jabatan Perdana Menteri seperti apa yang berlaku sekarang ini. Dan lagi satu, Datuk Pengerusi, saya juga agak amat risau dan amat melihat kepada aduan-aduan berkenaan dengan pendatang asing yang ada kelayakan ataupun diberi kerakyatan dan kemudian diberikan kerakyatan untuk mengundi. Sama ada benar atau tidak kita belum dapat buktikan. Akan tetapi di dalam kita memperuntukkan lebih 1 juta pada tahun 2012 ini untuk operasi, dan amat-amat saya berharap bahawa SPR dapat tumbuh taring lah, Datuk Pengerusi. Selama ni SPR tak ada taring. Kalau boleh tumbuh taring lah, dan betul-betul menilai sama ada mereka ini layak, benar-benar layak untuk menjadi pengundi. Sebab nanti habis hak rakyat Malaysia diambil oleh warga asing. Saya juga ingin menyentuh butiran 040 000. Kuantan, sebelum beralih kepada butiran, saya nak menjelas sikit. Terima kasih Datuk Pengerusi dan Kuantan. Berkenaan dengan isu bersih daftar pemilih di kawasan Parlimen Tanah Merah, di masa pameran daftar di peringkat RAN suku pertama telah dilakukan bantahan oleh pihak PAS dan juga Pakatan Rakyat lah. Tapi apa yang menyedihkan, pada RAN yang kedua, suku kedua, timbul balik nama tu. Timbul balik. Dan pada RAN yang ketiga itu, kita pergi bincang, hampir 95% nama-nama yang dibantah tu timbul balik. Jadi pada RAN 3 2-3 hari lepas, pihak pegawai SPR minta kita senaraikan nama. Dah lah masa bantah tu kita dikenakan bayaran, dan bila orang yang kita bantah tu datang, kita dikenakan denda lagi. Rasionalnya sedangkan dalam proses ni kita bersifat sebagai membantu SPR untuk membersihkan daftar pemilih tersebut. Jadi saya rasa tidak rasionalnya apabila dikenakan bayaran, didenda. Apabila kita berjaya bantah, kita tak dapat apa-apa pun. Tapi apabila kita gagal, bila orang yang dibantah tu datang, kita didenda. Bagaimana pandangan daripada Kuantan? Terima kasih Yang Berhormat Tanah Merah. Jadi dengan itu saya harap benar-benar bahawa SPR seperti yang saya katakan tadi boleh tumbuh taring. Kita tidak mahu SPR ini menjadi alat Barisan Nasional untuk memenangkan Barisan Nasional dan Pilihan Raya yang akan datang. Seterusnya, Datuk Pengerusi, butiran 040 000 berkenaan dengan one-off perolehan harta modal dan inventory. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri di bawah butiran 040 100 sama ada inventory atau perolehan ini melibatkan pembelian dakwah kekal yang akan digunakan dalam pilihan raya umum yang ke-13 nanti, supaya ini memang merupakan tuntutan yang sentiasa diminta, dan daripada PRU 12 dibeli kemudian tidak digunakan. Saya ingin bertanya sama ada peruntukan ini termasuk pembelian dakwah kekal. Datuk Pengerusi, seterusnya butiran B6, bekalan B6, butiran 200 100 dan butiran 200 di bawah Jabatan Perangkaan, Khidmat Pengurusan dan Sokongan, serta di bawah Sosial dan Demografi, di mana di sini meletakkan objektif untuk mengeluarkan perangkaan, harga, pendapatan dan perbelanjaan isi rumah, mengeluar perangkaan penduduk dan perumahan negara yang berkualiti, menyampaikan maklumat dan indikator kependudukan yang terkini dan terperinci, menyediakan perangkaan pertanian yang bertepatan masa, perangkaan alam sekitar dan mengikut piawaian antarabangsa, dan mengeluarkan data dan indikator tenaga buruh. Ini menunjukkan satu peningkatan, Datuk Pengerusi, kerana Jabatan Perangkaan sedang membuat sesuatu untuk menambah baik statistik ataupun perangkaan. Akan tetapi saya nak bertanya kepada Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan gender responsive budget. Banyak kali saya suarakan berkenaan dengan gender responsive budget, dan di dalam satu fokus group dengan kementerian, kita mengenal pasti bahawa antara punca kenapa GRB ataupun gender responsive budget ini tidak dapat dilaksanakan, Datuk Pengerusi, ialah kerana ketiadaan
sex disaggregated data ataupun data yang memisahkan antara gender. Sebab di sini di bawah social demografi butiran 200200 tidak disebut berkenaan dengan gender. Jadi apabila tidak disebut dengan gender, maksudnya tidak ada sex disaggregated data. Apabila tidak ada sex disaggregated data, tidak ada dipisahkan mengikut umur, mengikut jantina, maka kita tak boleh kenal pasti di mana permasalahannya. Sebab dalam melaksanakan gender responsive budget ni, Datuk Pengerusi, antara perkara yang paling penting ialah mengenal pasti di mana ada gap dan bagaimana kita nak memberikan peruntukan bajet supaya kita membawa keadilan ataupun kesaksamaan di antara jantina, lelaki dan wanita. Saya bagi contoh, Datuk Pengerusi. Contohnya apabila wanita ini ramai menjadi graduan. Lebih ramai menjadi graduan. Okey, dalam 60% graduates ataupun graduan adalah daripada kalangan wanita. Dan kalau tidak ditangani isu ini, dia boleh menyebabkan ketidakstabilan dalam masyarakat. Keluarga pasangan yang berkahwin yang tidak sama kufu pun, Datuk Pengerusi, boleh timbul masalah. Jadi punca kepada ketidakseimbangan ini perlu dikenal pasti. Ini yang antara contoh sex disaggregated data. Bila kita tahu 60% ialah wanita dan 40% lelaki, kita kena tahu kenapa, apa puncanya. Kenapa pelajar lelaki drop out early, awal di peringkat sekolah menengah contohnya. Dan perlu ada satu data yang dalam semua aspek, bukan saja aspek graduan tadi, tapi dalam semua aspek. Contohnya rogol, penderaan dan sebagainya, ya. Dan isu-isu masalah yang lain-lain perlu ada sex disaggregated data. Dan saya pohon penjelasan kenapa tidak dimasukkan, kerana selagi tidak dimasukkan ini kita tak dapat sex disaggregated data dalam statistik kita. Selagi itu GRB tidak dapat dilaksanakan. 10 tahun kita gagal, Datuk Pengerusi. 10 tahun. Dan saya harap kita dapat progress forward. Saya harap kita dapat maju ke depan dan kita boleh melaksanakannya. Jadi terima kasih, Datuk Pengerusi. Ya, terima kasih, Ahmad.